Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Supertech So. In my channel, you will be learning some new skill from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini Cikgu So akan membimbing anda untuk membina ayat untuk tema patriotisme dan kewangan. So, murid-murid, kamu akan menduduki peperiksaan akhir tahun tidak lama lagi. So, untuk siri ini, Cikgu So akan membimbing anda untuk membuat ulang kaji. Kamu sudah pernah mempelajari topik-topik ini, tetapi hanyalah untuk ulang kaji hari ini. So, Cikgu So berharap murid-murid masih ingat apa yang telah diajar oleh Cikgu So, pada episod-episod yang telah berlalu. So, tajuk yang pertama, cara-cara mengekalkan keharmonian negara. Dan yang kedua, cara-cara mengurus wang saku. Kita tengok pada tajuk untuk soalan yang pertama. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengekalkan keharmonian negara. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara mengekalkan keharmonian negara. Tulis 1 ayat untuk setiap gambar di bawah. So, di sini, murid-murid, kamu perlulah ingat apabila kami, nak tulis ayat untuk cara-cara, kamu perlulah ingat kata-kata bantu yang perlu kamu gunakan. Perlu, wajarlah, wajib, patut, mesti, hendaklah, harus, dan sebagainya. Dan subjeknya, setiap orang, setiap individu, setiap rakyat, anak-anak, ibu bapa, kita, masyarakat. Yang inilah yang kita gunakan selalu. Kita tengok pada gambar yang diberikan, cara-cara mengekalkan keharmonian negara. Yang ini ialah peta bulatan. Di sini kami terdapat 5 gambar yang berasingan. Yang nombor 1, kita nampak mereka sedang bersalam. Yang kedua, menyambut hari kebangsaan. Yang ketiga, bergotong royong membersihkan sesuatu tempat. Yang keempat, dua wanita ini sedang berbual-bual. Dan yang kelima, membantu mangsa banjir. Banjir ialah salah satu bencana alam. So, kita boleh tulis membantu mangsa bencana alam ataupun membantu mangsa banjir. Alright? So, di sini memang mudah. Nombor 1, kata kerja mestilah betul. Yang kedua, huraiannya. Bagi lengkap, tak perlu panjang sangat tak apa, tetapi perlulah lengkap. Alright? Kita tengok pada gambar yang pertama. Di sini. Saling menziarahi antara jiran yang berbilang bangsa. Di sini memang kami nampak mereka berbilang bangsa. Yang ini ialah kumpulan Sikh. Yang ini bangsa Melayu, yang ini bangsa Cina. Kita haruslah saling menziarahi antara satu sama lain. Perkataan lain untuk menziarahi ialah melawat. Melawat. Kita harus saling menziarahi antara jiran yang berbilang bangsa ketika musim perayaan. Mengapa? Supaya lebih memahami adat dan budaya mereka. Faham? Kita haruslah saling menziarahi antara jiran yang berbilang bangsa ketika ataupun pada musim perayaan supaya lebih memahami adat dan budaya mereka. Setiap kaum mempunyai adat dan budaya yang berlainan. Sekiranya kita pergi ke rumahnya, rumah mereka pada musim perayaan dan kita berpeluang untuk melihat makanan yang disediakan, pakaian yang mereka pakai, dan yang sebagainya lah. So yang ni ayat yang pertama. Untuk gambar yang kedua, setiap rakyat perlulah menyambut hari kebangsaan bersama-sama. Untuk memeriahkan sambutan itu supaya menyemarakkan lagi semangat cinta akan negara. Apa itu menyemarakkan lagi? Bermaksud membara. Rang tha keun cara
记起那个爱国的情操. Okey, faham? So, setiap rakyat harus menyambut Hari Kebangsaan bersama-sama untuk memeriahkan sambutan itu supaya menyemarakkan semangat cinta akan negara. Okey, supaya menyemarakkan lagi, kamu boleh tulis perkataan lagi di sini. Supaya menyemarakkan lagi semangat cinta akan negara. Okey, mudah. Tengok pada gambar yang ketiga. Setiap penduduk yang berlainan bangsa haruslah bergotong royong membersihkan kawasan perumahan supaya memupuk semangat kerjasama antara jiran. Setiap penduduk yang berlainan bangsa haruslah bergotong royong membersihkan kawasan perumahan mereka supaya memupuk semangat kerjasama antara jiran. Okey, beginilah ayat untuk ayat yang ketiga. Kita tengok pada ayat yang keempat. Okey, gambar yang keempat. Bergaul mesra dan kerap berbual-bual dengan jiran. Okey, kita haruslah bergaul mesra. Bergaul mesra 就是说跟别人很友善的交际. Okey, bergaul mesra dan kerap berbual-bual dengan jiran supaya mengetahui keadaan terkini mereka. Okey. So, hubungan menjadi erat. Kamu boleh tulis macam ni. Untuk mengetahui keadaan terkini mereka. Okey. Supaya hubungan menjadi erat. Okey, macam ni. Kamu boleh guna untuk dan supaya. Kita harus bergaul mesra dan kerap berbual-bual dengan jiran untuk mengetahui keadaan terkini mereka supaya hubungan menjadi semakin erat. Okey. Kita pergi berbual-bual dengan jiran bukan kerana kita kepo. Okey, kerana kita ingin mengetahui keadaan terkini mereka, okey, supaya hubungan menjadi erat. Dan gambar yang terakhir. Kita haruslah memberikan bantuan kepada mangsa bencana alam tanpa mengambil kira bangsa dan agama. Okey, apa maksud tanpa mengambil kira bangsa dan agama? 不去计较是什么种族和宗教. Okey, tanpa mengambil kira bangsa dan agama supaya dapat menyelamatkan setiap nyawa yang tidak ternilai. So, apabila bencana alam berlaku, kita mestilah menyelamatkan sesiapa sahaja, okey, dan tidak mengira bangsa dan agama. Okey, inilah ayat yang kelima kita. Okey, sekarang kita pergi ke soalan yang kedua. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengurus wang saku. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara mengurus wang saku. Tulis 1 ayat untuk setiap gambar di bawah. So, Cikgu So percaya setiap murid pasti diberikan wang saku oleh ibu bapa. Betul? So, bagaimanakah kamu mengurus, kuanli, manage, wang saku kamu? Kita tengok di sini. Nombor 1. Okey, dua budak ini sedang memasukkan wang ke dalam tabung mereka. Yang kedua, okey, ibu bapa membawa anak kecil ke bank. Yang ketiga, diberikan potongan harga. Okey, membeli alat tulis semasa ada diskaun, kan? Nombor 4, tengok, okey, budak perempuan ni membuat rekod perbelanjaannya. So, kamu perlulah rekod semua perbelanjaan yang kamu telah buat supaya dapat mengetahui jumlah wang yang telah dibelanjakan. Right? Yang kelima, okay. So, sebagai murid, kita boleh kita digalakkan makan di kantin kerana makanan di kantin lebih murah berbanding dengan kedai luar. Alright? So, cara yang sama kita tulis. Okey, subjek kita gunakan kita, setiap murid. Okey, di sini kita ataupun setiap murid. Dan huraiannya mesti lengkap. Okey, so di sini, okey, setiap murid ataupun murid-murid ataupun kita harus menyimpan wang saku yang berlebihan ke dalam tabung supaya simpanan menjadi semakin bertambah. Simpanan akan menjadi semakin bertambah
untuk kegunaan masa hadapan. So, kamu simpan wang kerana kamu ingin gunakan wang itu untuk masa hadapan kamu. Okey, ayatnya begini. Kita haruslah menyimpan wang saku yang berlebihan ke dalam tabung. Okey, supaya simpanan menjadi semakin bertambah untuk kegunaan masa hadapan. Okey, mudah. Okey, untuk gambar yang kedua. Okey. Anak-anak haruslah menyimpan wang simpanan ke dalam bank, okey, supaya mendapat faedah, okey, yang diberikan dan menjamin keselamatan wang. So, kalau kamu menyimpan wang ke dalam bank, kamu akan mendapat faedah ataupun bunga, lisi, dan wang kamu adalah sentiasa selamat. Jika kamu simpan wang di rumah, wang tu mungkin dicuri atau dirompak, kan? So, anak-anak boleh menyimpan wang simpanan ke dalam bank, okay, supaya mendapat faedah yang diberikan dan menjamin keselamatan wang. Okay, yang ketiga. Okay, murid-murid digalakkan membeli alat tulis ketika jualan murah, tajianjia, supaya dapat menjimatkan perbelanjaan setelah mendapat potongan harga. Mendapat potongan harga bermaksud diskaun. So, murid-murid digalakkan membeli alat tulis ketika jualan murah supaya dapat menjimatkan perbelanjaan setelah mendapat potongan harga. Okey, untuk ayat yang keempat. Okey, kita harus membuat rekod perbelanjaan. Okey, kaisiao de jilu. Rekod perbelanjaan harian supaya mengetahui jumlah wang yang telah digunakan untuk mengikis sikap boros. Jika kamu tidak tahu, okey, jumlah wang yang telah kamu gunakan, kamu mungkin menghabiskan wang itu dan kamu perlu meminjam wang daripada orang lain. So, di sini kamu boleh tulis, kita harus membuat rekod perbelanjaan harian supaya mengetahui jumlah wang saku yang telah digunakan untuk mengikis bermaksud menjauhkan ataupun membuang sikap boros dalam diri kita. Sikap boros 奢侈. Okey, mengikis 就是说消除，把它改掉. Alright? Dan gambar yang terakhir. Murid-murid harus membeli makanan di kantin sekolah kerana harga makanannya adalah lebih murah berbanding dengan kedai di luar sekolah. Okey? Sekali lagi, murid-murid harus membeli makanan di kantin sekolah kerana harga makanannya adalah lebih murah berbanding dengan kedai di luar sekolah. Okey, setakat inilah perkongsian Cikgu So pada hari ini. Sekiranya kamu terdapat sebarang pertanyaan, kamu boleh tulis soalan kamu di bawah video ini supaya Cikgu So boleh menjawabnya dengan serta-merta. So, jika kamu suka akan video Cikgu So, okay, sila like dan subscribe channel Cikgu So. Okay, setakat inilah perkongsian Cikgu So. Bye! If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye!